Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah kerana pada malam ini masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk bersama kita dalam tadarus Al-Quran atau bacaan ayat suci Al-Quran sambungan, dan alhamdulillah masih lagi diberikan peluang untuk bertemu dan menyambung kembali bacaan Al-Quran yang kita tangguhkan pada pagi tadi. Dan untuk sesi malam ini kita akan menyambung pada muka surat yang ke-163 ayat yang ke-96 Suratul A'raf, juzuk yang ke-9. Jadi insya-Allah malam ini kita akan seperti biasa baca semuka surat. Kemudian kita akan meneliti secara ringkas hukum tajwid yang terkandung dalam ayat yang kita baca, dan setelah itu kita mengambil kefahaman per ayat yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik kefahamannya nanti insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi boleh bersama-sama dengan saya untuk membaca ayat dari ayat 96 Suratul A'raf. Itu muka surat yang ke-163. Kalau bersama dengan tuan-puan Mashaf Al-Quran, ya alhamdulillah, terbaiklah. Kalau tidak dapat bersama dengan Mashaf, jadi tuan-puan boleh bersama melihat, membaca bersama dan melihat pada skrin, kerana kita memaparkan di skrin, insya-Allah. InsyaAllah kita mulakan tanpa melengahkan masa. Kita mulakan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim didahului suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kita akan membaca ayat 96 Suratul A'raf, itu pada muka surat yang ke-163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah kerana telah pun kita membaca satu muka surat daripada Al-Quran, iaitu muka surat yang ke-163 ayat 96 hingga 104. Ya, kita telah membaca 9 ayat. Kita telah membaca 9 ayat dari suratul A'raf. Mudah-mudahan bacaan yang kita baca sebentar tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, kerana Al-Quran ini dinilai bacaannya atau diberi ganjaran pahala menurut huruf yang kita baca. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita teruskan dengan memetik hukum tajwid yang terkandung dalam ayat yang telah kita baca sebentar tadi. Baik, kita melihat kepada ayat yang ke-96. Walau anna ahlal qura. Kalau kalimah anna, nun yang bersabdu, hukumnya adalah wajibul gunnah, wajib dengan sekadar 2 harakat. Kemudian al-qura amanu, panjangnya di sana 2 kalimah ya. Al-Qura huruf mad, Al-Qura dengan huruf hamzah tu 2 kalimah. Jadi hukumnya mad
jaiz munfasil. Bacaan 4 atau 5 harakat. Kemudian alaihim barakat, mim mati bertemu dengan ba. Yang ni ikhfa syafawi, dengung sekadar 2 harakat. Kemudian barakatim minas sama, barakatim mina, tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al ghunnah, memasukkan tanwin ke dalam mim. Allahumma salli ala Muhammad berserta dengan dengung sekadar 2 harakat. Kemudian as-sama, kalimah as-sama panjangnya di sana mad wajib muttasil kerana dia satu kalimah. Bacaan dia panjang sekadar 4 atau 5 harakat. Kemudian kalimah walakin kadzabu, nun mati bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki, dengung sekadar 2 harakat. Fa akhadnahum bima, sekali lagi mim mati bertemu dengan ba, hukumnya ikhfa syafawi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bacaannya dengung sekadar 2 harakat. Kemudian diakhiri ayat yang ke-96 mad arid lisukun. Muslimin muslimat rahimakumullah, kalau tuan-tuan puan-puan perasan tadi kita membaca mad arid lisukun dengan wajah 4 harakat. Di akhir tu kita baca 4 harakat. Kita berasa panjang sikitlah 4 harakat. Dia boleh baca 2 atau 6 lagi panjang. Baik, kita ulang baca ayat ini dengan bacaan tajwid yang kita sebutkan sebentar tadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Kita ma'arif sukun dengan 2 harakat untuk bacaan yang kita baru baca. Kemudian ayat yang ke-97, afa amina ahlul qura, al-qura'an bertemu dengan hamzah 2 kalimah, jadi bila 2 kalimah hukum dia mad jaiz munfasil. Baca panjang sekadar 4 atau 5 harakat. Ayyatiyahum, nun mati bertemu dengan ya, idgham ma'al ghunnah, memasukkan nun mati ke dalam ya beserta dengung sekadar 2 harakat. Kemudian ya'tiyahum ba'suna, mim mati bertemu ba, sekali lagi kita bertemu ikhfa syafawi dengung 2 harakat. Bayatan wa hum, tanwin bertemu dengan waw, sekali lagi idgham ma'al ghunnah, memasukkan tanwin dengan waw beserta dengung sekadar 2 harakat. Wa hum naimun, mim mati bertemu dengan nun, izhar syafawi, pasal hukum mim mati. Naimun, panjang di sini. Hukum dia mad wajib muttasil kerana satu kalimah, huruf mad alif dan hamzah ni satu kalimah. Panjang atau 4 atau 5 harakat. Kemudian diakhiri dengan mad arid lisukun, boleh baca 2, 4, 6. Yang kita baca tadi pada bacaan semuka tadi kita baca dengan 4 harakat. Jadi kita ulang sekali lagi ayat ini. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. 4 harakat juga kita baca pada ma'arid disukuni. Kerana Allah SWT Muhammad dari sudut bacaan yang cantiknya kerana dalam kalimah ni dia ada mad jaiz panjang. Kemudian terus kepada Allah SWT Muhammad ma'arid disukun. Jadi bila panjang di sini 4, kemudian 2 ni dia tak berapa cantik lah dari sudut bacaan. Maka cantiknya 4 di sini pun 4 juga. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Baik, kemudian ayat 98 kita ambil 3 ayat. Awa amina ahlul qura, al-qura ni samalah mad jaiz mufassir, sama dengan ayat yang sebelumnya.
ay ya'tiyahum ba'suna. Ini masih lagi sama dengan ayat sebelumnya, ayat 97. Duhan wa hum, tanwin bertemu dengan waw, idgham ma'al ghunnah, masukkan tanwin dengan waw beserta dengan dua harakat. Wa hum, mim mati bertemu dengan ya, izhar syafawi jelah mim mati ni. Ya labun. Yang ni ma'arif li sukun boleh 2, 4, 6. Kita baca dengan 6. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Baik. Itu kemudian satu lagi ayat 99, afa aminu makrallah. Kalau kita wakaf pada wakaf jaiz ini, maka dia jadi ma'arif li sukun lah. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Di sini pun ma'arif li sukun. Yang lain-lain tu tak ada apa sangatlah. Ada mad asli, kemudian ghunnah tak ada, mad panjang pun tak ada. Jadi ni jaiz ni sama saja ya. Tuan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita nak berhenti pun sama, boleh, nak sambung pun boleh. Jadi kerana ayat ni pendek, kita try sambung. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Sadaqallahul azim. Baik, demikian pada hukum tajwid yang kita dapat sentuh pada malam ini. Mudah-mudahan dapat lagi memperkemaskan khususnya hukum tajwid, bacaan Al-Quran kita agar kita dapat membaca dengan menjaga hukum tajwid, ya, insya-Allah. Baik, setelah itu kita melihat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tadabbur ayat. Ya, kita nak ambil kepahaman ayat ini, iaitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat yang ke ayat yang ke 102. Ayat yang ke 102 surah 102 kita petik malam ni 3 ayat lah, 102 hingga 104. Ayat yang akhir yang kita baca, kita tengok ayat dia, iaitu ayat 102 hingga 104. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahd. Baik. Kita tengok pada ayat 102 hingga 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahd. Baik. Kita bertemu dengan waqaf sili di situ. Tadi tak sempat kita sentuh pasal kita ambil yang atas. Jadi kita petiklah secara ringkas. Min ahd. Dia qalqalah di hujungnya ahd. Ya, mana qalqalah itu berdetak dal yang kita sukunkan selepas daripada ha. Yang ni nak sebut macam mana dia berat sikitlah. Pasal dua yang kita matikan. Satu hak mati itu sendiri. Ha. Ha tu sukun dah. Kemudian kerana kita nak waqaf dia, jadi selepas daripada ha yang sukun, kita kena sukunkan dal tu pula. Jadi dal yang sukun tu Allah SWT kena berdetaklah. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahd. Dia kena ada dah sukun, ada yang tasydid, ada yang berdetak. Kalau tak berdetak, tak sempurnalah makhraj huruf da tu yang kita matikan. Wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Dan kami tidak mendapati kebanyakan daripada mereka memenuhi janji. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahd. Dan kami tidak mendapati kebanyakan daripada mereka memenuhi janji. Wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Sebaliknya yang kami dapati kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik. Yang ni Allah SWT Muhammad menceritakan, ya, kalau kita melihat ayat yang di awal ayat yang kita baca ataupun sebelum ni kita membacakan ayat yang menjelaskan tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penduduk Madian, iaitulah kaum bagi Nabi Allah Syuaib alaihi salam.
Maka dinyatakan dalam ayat 96 awal yang kita baca pada malam ini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkatan daripada langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami seksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Baik. Jadi penduduk negeri Madian, sebelum ni kita membicarakan Allah Muhammad yang kufur kepada apa yang dibawa oleh Nabi Allah Shu'aib, yang mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Allah Shu'aib. Dan ayat yang kita baca kepahaman tadi, wa ma wajadna li aktsarihim min ahd. Dan kami tidak mendapati kebanyakan daripada mereka memenuhi janji. Ya, janji terhadap Allah pencipta, kemudian janji terhadap semua manusia, dan juga Allah Muhammad janji terhadap diri. Sebaliknya yang kami dapati kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang yang fasik, pelaku kemungkaran dan kemaksiatan dalam kehidupan. Kemudian datang ayat 103, setelah kami thumma ba'athna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi fadhalamu biha. Setelah mereka, kemudian kami utuskan Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Firaun. Ya. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa Nabi Musa ini, Allah Muhammad, adalah disebutkan dalam sirahnya, Qasasul Anbiya, adalah menantunya Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Ya, nanti ada ayat yang menjelaskan tentang apa itu Nabi Musa alaihissalam berkhidmat kepada Nabi Allah Shu'aib. Selepas mana Nabi Musa meninggalkan istananya Firaun. Maka Nabi Musa meninggalkan istana Firaun, bertemu dengan dua orang gadis, iaitulah anak gadisnya Nabi Allah Shu'aib alaihissalam, yang pada awalnya Nabi Musa memberikan pertolongan kepada anak gadis Nabi Allah Shu'aib dalam mengangkat air. Ya, tu. Baik. Jadi setelah kisahnya Nabi Allah Shu'aib, kisahnya, ceritanya penduduk Madian, kemudian thumma ba'athna min ba'dihim Musa, kemudian kami utuskan Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Firaun wa mala'ihi fadhalamu biha, dan pembesar-pembesar kaumnya, lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang membuat kerosakan. Dan ayat 104, wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Dan Musa berkata, wahai Firaun, sesungguhnya aku adalah seorang utusan daripada Tuhan seluruh alam. Baik, sebagaimana kita membaca dari awal dari surah Al-Baqarah yang menjelaskan tentang Nabi Allah Musa dan pengikutnya Bani Israel, ya, yang Allah Subhanahu wa taala melepaskan daripada cengkaman Firaun dan tentera-tentera Firaun, yang disebutkan dengan ayat wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Dan ingatlah, kenangkanlah, wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab. Kenangkanlah bahawa kami telah melepaskan kamu min ali fir'aun, daripada tentera-tentera Firaun. Yasumunakum su'al azab, kamu merasakan azab di bawah cengkamannya Firaun. Iaitu bagaimana yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan anak-anak perempuan kamu, wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Pada demikian itu satu bala daripada Tuhan kamu yang maha agung. Bagaimana Allah melepaskan Firaun dan kaumnya, pengikutnya melepaskan Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israel daripada cengkaman Firaun. Allah sebut selepas daripada ayat itu, wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum.
wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ayat yang menjelaskan tentang Allah membelah laut. Ni kisahnya bagaimana Nabi Musa dan pengikut Bani Israel lari, ya, Firaun dan tentera mengejar dari belakang. Kemudian sampai satu masa ni, depan ni tak boleh lari dah. Depan laut, belakang Firaun dengan tentera, tak boleh lari, berhadapan dengan laut di depan. Maka Allah perintah kepada Nabi Musa memukul laut tu dengan tungkak. Nabi Musa ni Allah beri mukjizat dengan tungkak. Iaitu sebelum daripada tungkak ni pukul air laut, sebelum tu tungkak ni Muhammad yang Allah perintah kepada Musa untuk lepas. Mula-mula Nabi Musa lepas. Ya, ketika mana berhujah dan berdebat dengan Firaun dan berlawan dengan ahli sihir Firaun. Maka Firaun kata, Nabi Musa sihir macam tukang sihir aku lah. Maka berlawanlah ni. Tukang sihir Firaun lepas segala barang dia. Maksudnya sihir lah. Kan? Ni buat jadi ular semua. Maknanya masa tu tukang sihir tu kira buat jadi ular. Ular belakang mari ular. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa bersama Nabi Musa tungkat yang Allah beri sebagai mukjizat. Maka Allah perintah Nabi Musa untuk lepas tungkat. Maka lepas tungkat Nabi Musa lepas. Jadi tungkat jadi ular cukup. Cuma berbeza dengan tukang sihirnya Firaun. Segala tukang sihir Firaun ni adalah sihir lah. Sihir ni dipanggil sihir khayali lah. Mata memandang je. Macam kita kata ni pen. Pen ni kalau tukang sihir tu dia bukan pen, dia lepas. Dia buat apa nama tu dia panggil jampi serapah. Dia jampi apa, dia tip pada pen, dia lepas. Biasanya apa nama ni tukang sihir ni silap mata. Dia panggil silap mata ni, dia tak lepas-lepas gitulah. Dia pegang pen ni, kemudian dia tutup. Kalau ada kain kau dia tutup gitu. Kemudian dia jampi serapah tu, dia buka. Buka ni di sini ni tak jadi pen dah. Jadi apa? Jadi burung je. Burung. Pegang burung, burung. Itu sihir khayali. Mata kita saja nampak dia pegang burung. Asal dia adalah pen juga. Kemudian dia buat balik semula pula. Burung tadi kita nampak, dia buat balik semula. Tutup pula, dia capi pula. Akak pen balik lah. Memang pen pun. Pasal dia silap mata tu. Sihir silap mata. Sihir khayali. Mata kita nampak. Lepas tu juga macam Allahumma salli ala Muhammad, wanita yang pakai susuk. Kita tengok dia comel muda. Umur dia 60-70 dah, tapi nampak macam umur 20. Pasal dia pakai susuk bersama dengan jin-jin yang menyerupakan, memperlihatkan orang tengok dia comel. Asal kejadian dia lah umur tu lah. Umur 60 ke umur 70. Baik, kita berbalik kepada tungkaknya Nabi Musa yang Nabi Musa lepas. Tu mukjizat. Maksud ketika Nabi Musa pegang tungkat lah. Ketika lepas jadi ular, masa tu ular dia. Tu beza dengan sihir. Tu sihirnya tukang sihir Firaun. Sehingga bagaimana tercengahnya tukang sihir Firaun bila mana ularnya Nabi Musa disebutkan makan habis. Ni ularnya tukang sihir Firaun makan. Makan. Ngak habis tu ular tukang sihirnya Firaun. Maka tercengah, ini bukan ular sihir. Dalam hatinya tukang sihir Firaun, ini bukan ular sihir ni. Macam mana boleh makan? Tu ular sihir ni masuk khayali kita. Nampak ular tu nampak. Jadi kalau tukang-tukang sihir silap mata tu dia buat jadi ular tu, kita tak payah takut. Pasal ular tu bukan betul-betul ular. Kalau dia pen ni, kemudian dia japi betul lepas jadi ular, maka asal dia pen ya. Dia tak payah takut. Tak payah takut pasal dia tak akan mantuk, pasal dia pen. Cuma mata kita yang nampak ular. Muslimin muslimat rahimakumullah. Baik. Maka kembali kepada peristiwa tadi yang mana Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israel lari daripada Firaun dengan tentera dia. Kemudian di hadapan tu, di depan ni laut, belakang tu tentera Firaun. Tak ada jalan boleh lagi. Maka Allah perintah kepada Nabi Musa untuk pukul tukak kepada air laut. Wa id faraqna bikumul bahra, dan kenangkanlah, ingatlah ketika mana kami membelah laut. Makna ni mukjizat Nabi Musa Allah beri. Jadi bila mana tukak pukul ke laut, terbelah laut.
belah dua. Seolah di sebelah sini ada dinding pemisah dan sebelah sini dinding pemisah. Jadi seolah-olah ada laluan jalan yang ke dasar laut, merentasi laut sehingga ke seberang sana. Masya Allah, tabarakallah. Maka Nabi Musa dan pengikut Bani Israel pun lalulah merentasi laut, melalui belahan laut tadi ni, dasar laut, sehinggalah melepasi ke seberang sana. Manakala dalam pada Nabi Musa dan pengikutnya berjalan di tengah-tengah laut tadi ni, ya, melepasi sana, apa berjalan tu, maka juga Fir'aun dan tentera dia pun ikut sama juga, pasal duk ligan ni, duk hambak, duk kejar ni, dia pergi jugalah. Dan di ketika mana Nabi Musa dan pengikut Bani Israel dah sampai ke seberang sana, maka ketika dan saat itu Fir'aun dan tenteranya berada di tengah-tengah dasar laut, tengah-tengah. Maka bagaimana? Wa aghraqna ala Fir'aun. Dan ketika mana Nabi Musa berikutnya dah selesai habis dah meretas seberang sana, maka masa tu semua Fir'aun dan pengikutnya tu, tentera dia berada di tengah. Maka Allah cantumkan balik, wa aghraqna, dan kami karamkan, kami lemaskan ala Fir'aun, tenteranya Fir'aun. Mudah saja bagi Allah menghancurkan kuasaan yang kita nak sebut ditakutilah oleh Bani Israel ketika dan saat itu, kerana kita nak sebut kezaliman mereka terhadap kezaliman Fir'aun dan tentera dia terhadap Allahumma salli ala Muhammad, Bani Israel, kan? Menyembelih anak lelaki ni, dia ada kisah dia lah. Fir'aun bermimpi bahawa ada nanti lahir daripada lelakinya Bani Israel akan menjatuhkan dia. Tu. Jadi kerana dia takut, dia pun mengarahkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentera-tentera dia pergi cari seluruh, Allahumma salli ala Muhammad, anak-anak lelaki, pergi ambil seluruh anak lelaki, pergi cari, dapat lagi bunuh anak lelaki Bani Israel, habis. Tetapi bila dalam kita kata perencanaan Fir'aun tu begitu licik, kan? Bila mana Allah berkehendak menyelamatkan bayi dari Bani Israel ni, maka pasti Allah selamat seperti mana Nabi Musa alaihi salam. Ya, Allah selamatkan sehingga akan dibesarkan di istana Fir'aun. Itu perancangan Allah begitu hebat, kan? Tidak mampu ditandingi oleh manusia. Dalam ayat yang lain, wa makaru wa makarallah. Kamu melakukan makar, perancangan. Makar ni disebut perencanaan buruk lah, nak merancang satu perkara buruk. Wa makarallah, Allah pun ada perancangan. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang melaksanakan makar tu. Jadi bagaimana? Makar yang dilakukan oleh Fir'aun, bunuh anak lelaki. Dia berharap dan merasakan bahawa ramai dah anak lelaki dia bunuh ni, bayi lagi bunuh ni. Mana pada dia yang dalam mimpi dia bahawa nanti akan lahir anak lelaki dari Bani Israel yang akan menjatuhkan dia. Habis dah tu dah ramai mati. Wah, Allah memelihara. Kerana semuanya dengan kehendak dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka demikian apa yang kita bicarakan pada malam ini, mudah-mudahan memberikan kefahaman kepada kita, menambahkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita menelusuri kisah anbiya lah, ya. Kisah Nabi Allah Musa alaihi salam, yang Allah menangkan Nabi Musa dengan Fir'aun yang begitu gagah perkasa, mudah je dengan dilemaskan atau dikaramkan, dilemaskan dalam laut, mudah ya. Tak perlu perang dengan senjata, tak ada perang. Allah matikan dengan dilemaskanlah, dicantumkan, duduk di dasar laut, Allah cantumkan balik laut yang terbelah dua. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah. Dan insya-Allah kita akan meneruskan lagi bacaan semuka ini secara konsisten, insya-Allah. Kita akan sambung pada pertemuan untuk pagi esok. Insya-Allah setiap hari 2 kalilah, pagi sekali dan malam sekali. Dan untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, muslimin rahimakumullah, insya-Allah dalam bulan Ramadan saya akan live lah tadarus Al-Quran yang saya sebut pada pertemuan pagi tadi. Insya-Allah dalam satu hari kita akan buat 2 kali, setengah juzuk. Jadi tuan-tuan yang berkelapangan boleh bersama-sama untuk kita tadarus, seperti yang kita paparkan ayat yang ditadaruskan itu.
iaitu selepas asar sekali, nanti kita akan beritahu masa yang sebenarnya, dan juga malam sekali selepas tarawih lebih kurang pukul 10 atau 10.30 malam. Jadi petangnya setengah juzu dan malamnya setengah juzu. Ya, kerana kita baca secara tartil, dan kalau dapat kita petik beberapa hukum tajwid yang berlainan lah. Kita akan menjelaskan sedikit hukum tajwid dan kita petik sikit ayat yang kita nak ambil pengajaran daripada Al-Quran Karim, kerana Al-Quran itu disebutkan dalam ayat 185 suratul Baqarah yang menceritakan tentang Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, menerangkan petunjuk, wal furqan, dan membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Itu fungsi Al-Quran. Maka sebolehnya setidak-tidaknya kita berusaha mengambil sedikit kepahaman daripada Al-Quran untuk dilaksanakan dan ditadani dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi sekadar itu untuk malam ini, dan insya-Allah di kesempatan yang seterusnya kita akan menyambung lagi dengan muka surat yang seterusnya, insya-Allah muka surat yang ke-164 pada pertemuan pagi esok sekiranya diizinkan Allah. Okey, sekadar itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، في القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami afiat, keselamatan dunia juga akhirat. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung denganmu ya Allah dari penyakit kusta, gila, sapak dan penyakit-penyakit buruk, khususnya yang melanda kami saat ini, iaitulah penyakit COVID-19. Mudah-mudahan kami terlindung daripada terkena wabak penyakit tersebut, dan mudah-mudahan ya Allah Engkau angkatlah wabak tersebut dari bumi kami yang tercinta, bumi Malaysia, biladina, juga biladil muslimin, negara-negara kaum muslimin yang lain, mudah-mudahan. Amin Allahumma amin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. اللهم تقبل منا دعاءنا وقراءتنا وحاجاتنا وأعمالنا ونياتنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.